Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah malam ini malam ke-24 para penonton, malam 24, malam ni besok 24 dan lusa malam 25. Alhamdulillah kita hanya ada tinggal dalam 7 hari saja lagi tuan-tuan. 7 hari saja lagi menikmati Ramadan yang indah ini, Ramadan yang sangat-sangat saudara-saudara menyejukkan mata, menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, menyejukkan penglihatan, menyejukkan pendengaran. Inilah kerana bulan Ramadan yang penuh dengan barakah yang telah ditunjukkan kepada kita, diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan ya, malam ini saya katakan malam yang ke-24. Alhamdulillah kita bersiaran dan terus bersiaran daripada 18 hari bulan Mac. Hari ini tuan-tuan dan puan dekat-dekat dengan 18 hari bulan Mei dah tuan-tuan dan puan. Maknanya 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Terima kasih kepada para penonton ribuan yang sudah bersama dengan saya, our followers, our likers, yang begitu loyal dengan kita tuan-tuan dan puan. Kalau kita buat pagi, mereka melihat pagi. Kalau kita buat tengah hari, mereka ada tengah hari. Kalau petang, mereka ada petang. Dan kalau malam pun mereka bersama-sama kita waktu malam. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Dan yang cantiknya tuan-tuan, orang ni tak kisah siapa juga. Pensyarah TV ke, pensyarah radio ke yang tak terkenal ke. Misalnya tuan-tuan dan puan, mereka datang kerana ilmunya. Nak mengisi COVID-19 PKPB ni, mereka nak isi tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Itu yang daripada sudut positif yang kita berlaku bila berlaku COVID-19 ini. Tuan-tuan, di hadapan saya, tuan-tuan dan puan, ialah sahabat-sahabat saya. Sahabat lama saya tuan-tuan, sahabat lama. Yang seorang lagi bernama perempuan ya, kita ada Datuk Seri Profesor Dr. Muhammad Fairuz. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu satu masa dulu mantan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Kemudian tu banyak bergiat di dalam hal pendidikan, dalam hal pendakwahan, dalam perkembangan agama dan sebagainya. Juga terlibat banyak dalam isu-isu kemasyarakatan yang ditangani oleh beliau, dan beliau mempunyai struktur sendiri, institusi-institusi sendiri dalam bidang pendidikan dan sebagainya, dan begitu bergiat tuan-tuan dan puan untuk melibatkan diri untuk bersama-sama membincangkan persoalan-persoalan kemasyarakatan demi kebaikan umat sejagatnya, insya-Allah. Seorang lagi tuan-tuan ya, ialah doktor yang berbahagia, Dr. Ahmad Al-Muhammadi. Ini tuan-tuan, ayahnya ni saya kenal sangat tuan-tuan. Selalu jumpa di airport ayah dia. Alhamdulillah saya dah pergi rumah dia tuan-tuan dan puan ya. Satu masa dulu di Kelantan, alhamdulillah hubungan kami begitu akrab. Tuan-tuan, macam juga Dr. Fairuz menyebutkan tadi, saya sangat menghormati beliau tuan-tuan. Inilah manusianya yang saya ingat-ingat masa saya muda tuan-tuan. Dia pun muda lagi ketika itu. Tuan-tuan dan puan ya, orang boleh bahasa Arab dengan baik, boleh bahasa Inggeris dengan baik, boleh bahasa Melayu dengan baik, of course boleh bahasa Kelantan dengan baik tuan-tuan dan puan. Jadi inilah manusianya tuan-tuan ya, Profesor Osman Al-Muhammadi, tuan-tuan ya, yang begitu terkenal. Bila dia bercakap aja tuan-tuan, nampak cahaya-cahaya ilmu keluar daripada mulut dia. Begitulah kehebatan dia tuan-tuan. Anaknya pun saya pernah berjumpa beberapa kali tuan-tuan, Dr. Ahmad. Saya nampak pun sebahagian daripada attributes yang ada pada ayah dia jatuh kepada anak dia tuan-tuan. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan sekarang kita bertemu dengan dia bersemuka malam ni, walaupun tuan-tuan dalam alam maya, tetapi tuan-tuan insya-Allah dalam alam maya itu pun dalam hati dah bercantum, jiwa dah bercantum, pemikiran dah bercantum, kita kasih, kita sayang sesama kita tuan-tuan insya-Allah. Okey, untuk memulakannya saya minta dalam beberapa minit begitu ya, yang berbahagia Profesor Datuk Seri Profesor Dr. Muhammad Fairuz untuk memulakan perbincangan. Macam mana caranya kita nak menengahkan tajuk kalau kita berbincang, apa mukadimah yang sesuai? COVID-19 mendefinisi semula hala tuju umat. Sila. Khair, jazakallahu khairan katsira. Yang saya muliakan rakan seperjuangan Datuk Dr. Hassan Ali, yang saya kira semua masyarakat Malaysia amat kenal. Adinda yang dimuliakan Dr. Ahmad Al-Muhammadi,
yang merupakan juga anak anda kepada almarhum Tuan Guru yang saya amat muliakan dan kasihi, almarhum Tuan Guru Profesor Dr. Muhammad Osman Al-Muhammadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usalli wa usallim wa rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya, mari kita bersama memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin serta inayahnya. Pertamanya, kerana kita masih dipilih Allah untuk menjadi tetamu Ramadan, melalui Ramadan, dan malam ini seperti yang telah dimaklumkan oleh Datuk Dr. Hasan Ali, kita telah masuk kepada malam yang ke-24 Ramadan. Masya Allah, Madrasah Tarbiyah Ramadan merupakan madrasah terbaik dalam membentuk insan, melahirkan insanul adab, melahirkan insanul kamil. Maka dalam memenuhi maudhu' perbincangan kita pada malam ini dalam mendefinisi semula hala tuju kita setelah COVID-19 ni berlaku, saya pertamanya ingin mengajak semua penonton untuk kembali kita mengingati firman-firman Allah Ta'ala, sabda-sabda baginda Nabi SAW yang telah sekian lama dipasakkan ke dalam sanubari kita dalam mendepani apa jua cabaran dan ujian. Ianya dijadikan sebagai ibrah. Pertamanya untuk menjadikan kita hamba Allah yang kembali kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita dapat melihat apabila pandemik COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia, pertama sekali seluruh masyarakat dunia kembali kepada keinsanannya, kemanusiaannya. Maka ini suatu aspek yang sangat penting. Betapa sebelumnya dulu seluruh dunia begitu sibuk dalam mengejar teknologi, memajukan negara, yang kadangkala dalam mengejar semua itu, kebanyakan negara di dunia hang sikit. Ada hang sikit dia. Sila. Ada hang sikit. Biasalah dia kadang-kadang ya. Okey. Saya kira ini suatu perkara yang harus kita jadikan focal point utama. Yakni dalam mendefinisikan semula hala tuju, saya ingin menyatakan bahawa apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan berlaku ini, yang sebenarnya termaktub di dalam jadual Allah itu, punya hikmah yang cukup besar dan tinggi. Pertama, untuk mengembalikan manusia itu menjadi kembali manusia yang mengingati fitrahnya. Kalau boleh saya istilahkan sebagai proses memanusiakan manusia. Kerana sebelum ini kita pernah mendengar ada kalangan pemikir mengatakan betapa dengan segala kemajuan yang telah berlaku, ianya telah menghaiwankan manusia, quote and quote. Ya. Dan dengan peristiwa ini, walaupun dari satu segi kita merasakan ianya adalah hambatan kepada suatu ujian berat yang melibatkan kehilangan nyawa dan industri-industri perekonomian terhenti, namun hikmah yang paling besar yang tersembunyi adalah untuk kembali menyadarkan manusia betapa manusia harus benar-benar meraihkan keinsanannya itu, kembali kepada fitrah manusiawi, yakni mencintai kebersihan. Ini dalam Islam merupakan ciri penting. An-nadhafu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Maka intipati utama daripada isu COVID-19 ni adalah soal kebersihan, Datuk Dr. Hasan. Ya. Kita tahu dalam semua SOP yang dibentangkan kepada masyarakat, intipatinya adalah soal menjaga kebersihan. Soal social distancing, soal kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan diminta basuh tangan jangan kurang dari 20 saat, diajar cara
mencuci tangan dengan betul. Ini semuanya sebenarnya intipati yang telah lebih 1400 tahun telah pun baginda Nabi SAW mengajar kita tentang an-nadhafu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Kita umat Islam paling tidak 5 kali sehari semalam menunaikan salat fardu, dan sebelum menunaikan salat fardu itu kita mesti mendahulunya dengan wuduk yang sempurna. Maka falsafah dari segi wuduk yang sempurna itu adalah soal membersihkan diri zahir dan batin kita. Dan amalan ini sebenarnya yang saya lihat sebagai suatu hikmah besar yang telah sebenarnya Allah Ta'ala jadualkan. Dengan adanya ujian COVID ni, seluruh manusia seluruh dunia kembali concern kepada soal kebersihan. Bagaimana mereka nak pastikan mereka bersih agar kebersihan itu menatijahkan keselamatan nyawa mereka. Yang ini aspek yang paling penting yang telah pun dilindungi dalam, kalau kita sebut, maqasid syar'iyah. Dalam maqasid syar'iyah ni, di dalam ad-dururiyahnya, perkara pertama yang paling penting daripada 5 dururiyah itu adalah tentang agama. Yang keduanya an-nafs, yakni nyawa. Dan nyawa ini terletak perkara nombor 2 paling penting setelah agama. Dan ini merupakan bagaimana Islam membentangkan cara hidup yang selamat. Cara hidup selamat ni mungkin boleh kita nyatakan sebagai pendefinisian semula hala tuju masyarakat kita setelah COVID-19 ini. Agar hiduplah kita dengan cara hidup yang selamat dunia dan akhirat. Cara hidup yang selamat membahagiakan zahir dan batin. Bukan hanya bersih zahir, juga bersih batin yang amat diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin boleh saya selitkan di pusingan awal ini, Datuk Doktor, adalah hikmah tersembunyi daripada COVID-19 ni adalah bagaimana Allah Ta'ala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya tentang perihal penting menjaga ekosistem. Datuk Dr. Hassan, ya, kita mendengar maklumat rakan-rakan pengkaji dan saintis kita betapa sebahagian besarnya walaupun mereka sedih dan merasa bimbang dengan wabak yang telah sampai ke tahap pandemik ini, tapi dari satu sudut rekod pencemaran udara itu drastically menurun seluruh dunia. Apabila kenderaan-kenderaan mula kurang di jalanan dan dari pelbagai aspek menyumbang akhirnya kepada menyeimbangkan kembali, to balance back the world ecosystem. Ini rahsia kedua, hikmah kedua yang sebenarnya kita lihat daripada COVID-19 yang berlaku. Sebab itu saya yakin dan percaya kita sebagai umat Islam diajar untuk sentiasa mencari hikmah daripada setiap kejadian. Maka ini yang ingin saya nyatakan dalam pusingan pertama ini, Datuk Doktor. Kita menyatakan bahawa pendefinisian ini kita letakkan sebagai hala tuju untuk menginsankan insan, memanusiakan manusia dengan fitrahnya, insya-Allah taala. Alhamdulillah. Cantik. Para penonton yang mati sekalian, itulah tuan-tuan mukaddimah yang diberikan oleh Datuk Seri, dan saya rasa tuan-tuan bila insan nak kembali menjadi insan nak pergi kepada fitrah kejadiannya. Masya Allah, persoalan kebersihan, bukan kebersihan secara mikro ni, perkataan yang makro yang besar ni, kebersihan satu dunia tuan-tuan dan puan. Dan kemudian menyentuh persoalan ekosistem di mana alam sekitar nampaknya tuan-tuan. Di New Delhi tuan-tuan dah terang sikit, di Beijing dah terang sikit tuan-tuan. Kita tengok ozon punya tuan-tuan pun sudah terpelihara dengan baik dah tuan-tuan. Sungai, kalau kita tengok Sungai Gombak, tu sampai jauh lah tuan. Sungai Gombak dah ada ikan bermain-main di Sungai Gombak. Di Melaka tuan-tuan, tempat yang kita selalu cruise di Melaka, naik sampan, naik perahu, naik motor, kita cruise dekat Melaka tu, saya tampak ikan tuan-tuan, ikan timbul ikan. Tak pernah kita tengok ikan, tapi ikan sudah timbul. Maknanya ikan tu nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama COVID-19, tuan-tuan, aku ikan pun dapat tempiasnya. Aku burung-burung pun dapat tempiasnya. Aku yang dalam hutan pun dapat tempiasnya. Apalagilah manusia yang namanya makhluk yang terbaik, sudah tentulah mendapat tempiasnya. Saya nak pergi kepada Dr. Ahmad. Doktor, ya, tadi hujungnya Datuk Seri dah menyebutkan, ya, soal kebersihan,
soal kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan hanya setakat level-level yang biasa ni, tetapi COVID-19 ini menyegarkan lagi tuan-tuan perasaan agama, kecintaan kepada agama, kemahuan kepada agama, dan terutamanya Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di Moskow sekarang ni diorang azan, di Berlin diorang azan, di Jerman, di New Zealand, di Australia, dia minta tuan-tuan imam-imam masjid azan, imam-imam masjid sembahyang Jumaat beramai-ramai, dan mereka saksikan, mereka keluar menyaksikan bagaimana orang Islam menunaikan salat dan sebagainya. Mereka appreciate tuan-tuan kata-kata yang dalam azan, yang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan, yang dilaungkan di Paris, yang dilaungkan di Rome, yang dilaungkan di mana-mana dalam dunia ni. Sampai negara-negara Latin America pun yang jauh daripada Islam pun meminta supaya laungan-laungan kebesaran Allah itu dapat dilaungkan. Dengan itu Dr. Ahmad, macam mana Dr. Ahmad melihat perkembangan dari segi ilmu, amalan dan mendekati Allah dan merasakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jangan kita dabik dada, saintis macam mana pun jangan dabik dada. Kami hebat, tapi ada kuasa yang lebih hebat, yang jauh lebih hebat, dan kehebatannya tidak dapat digambarkan oleh manusia tentang kehebatan itu. Jadi mungkin kan COVID-19 ini meletakkan kita ke satu tempat, mendekati tuan-tuan isu mengenai bagaimana Allah itu patut dimuliakan, diagungkan, maksud Allah itu disempurnakan, Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Dr. Ahmad. Ya, terima kasih Datuk Hassan. Yang saya hormati pengerusi dan juga sahabat saya Datuk Seri Fairuz dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Pertama sekali terima kasih kepada Datuk kerana jemput saya untuk bersama-sama dalam program hari ini, dan saya sangat bertuah kerana dapat bersama kanda saya Profesor Fairuz dalam forum ini, dan mungkin ini adalah pertama kali kita bersama dalam satu program, ya. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Ya, apa yang disebutkan oleh Dr. Seri Fairuz tadi merupakan satu poin yang sangat penting, kembalinya kepada fitrah itu, ya. Dan saya ingin membina hujah-hujah ini di atas apa yang disebutkan oleh Profesor Fairuz tadi. Kebanyakan orang mungkin berfikiran atau menganggap bahawa apabila berlakunya COVID-19 ini, ia menganggapkan ini merupakan satu sebagaimana diistilahkan oleh World Health Organization sebagai global pandemic, sebagai satu wabak yang telah menjadi satu fenomena global, ya. Dan di peringkat awal saya masih ingat lagi bila virus ini mula menular ke seluruh dunia. Dari segi ciri-cirinya, ia sangat cepat merebak ke seluruh dunia. Dia sangat invisible, tak dapat dilihat, dan cepat, tidak dapat dilihat, dan very lethal, sangat berbahaya kerana ia membunuh. Dan oleh itu saya tidak nafikan bahawa dengan wujudnya virus ini, COVID-19 ini, ia memang membawa satu bala. Dan kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, memang ia di bawah kategori wabak itu merupakan satu bala. Tetapi kalau kita teliti hadis-hadis yang menyebut tentang persoalan wabak ini, ada satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Bukhari Muslim yang menyebut bahawa apabila Allah SWT menurunkan satu bala, ia merupakan satu azab, yang merupakan satu kesusahan bagi seluruh manusia, dan ia akan kena kepada seluruh umat, semua jenis manusia, tak kira siapa. Maknanya ia bersifat global dan dia tidak kira sama ada orang tu tua ke, muda ke, kecil ke, besar ke, wanita ke, kanak-kanak ke, semua lelaki ke, semua akan kena. Cuma apa yang ada ini adalah di dalam hadis yang sama, ia menyebut bahawa wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan wabak ini sebagai satu rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan ini merupakan satu poin yang penting, ya. Sebab apa? Kita boleh kaitkan dengan mendefinisikan semula hala tuju umat ini. Kerana kita berada dalam keadaan di mana wujudnya virus ini yang menyebabkan kesengsaraan kepada seluruh dunia, kepada umat manusia. Tetapi pada masa yang sama juga, ia merupakan satu rahmat kepada orang-orang mukmin
Kerana apa? Kerana apabila kita lihat kesan-kesannya sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Fairuz tadi, dengan ekosistemnya, dengan kehidupan binatang-binatangnya, dengan alam sekitarnya, dan bahkan kalau kita lihat dari segi amalan-amalan yang dipromosikan di dalam semasa dalam kuarantin ini merupakan amalan-amalan Islam, ya, seperti membasuh tangan, menutup mulut apabila kita bersin, apabila kita batuk, dan menjaga kebersihan. Kebersihan itu sama ada dari segi makanannya, dari segi kehidupannya, dari segi tempat tinggalnya, dari segi pakaiannya. Bahkan maknanya dengan wujudnya virus ini, COVID-19 ini, sebenarnya kita dalam proses dipanggil sebagai, mungkin kita boleh istilahkan sebagai resetting balik ataupun recalibration balik kehidupan manusia yang bukan saja terhad kepada negara-negara tertentu, bahkan ia bersifat global. Okey, maknanya seluruh dunia pada hari ini kembali kepada fitrah yang dibawa oleh Islam. Dan inilah yang kita perlu kembangkan dan kita perlu highlightkan, ya, ketengahkan wacana dan pemahaman macam ini bahawa apa yang sedang diamalkan di seluruh dunia pada hari ini adalah merupakan the return to the fitrah. Kembalinya kepada fitrah, dan dengan kembalinya kepada fitrah itu sebenarnya kita kembali kepada ciri-ciri asal kita yang disebutkan oleh setengah pemikir Islam sebagai insan adamiyah, yang mempunyai tanggungjawab kepada diri, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara, kepada tamadun dan kepada alam sekitar, kepada the universe, okey, alam keseluruhannya, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada alam keseluruhannya. Jadi ini merupakan satu fenomena yang sangat hebat berlaku. Kita di samping itu, ya, kita mengakui bahawa adanya orang meninggal, adanya orang yang sengsara kerana penyakit, tetapi kita perlu ingat bahawa kalau kita sabar, sebagaimana disebutkan, kalau kita sabar dalam menghadapi ujian ini, maka kita akan mendapat pahala yang besar. Dan orang yang meninggal di dalam wabak ini dianggap sebagai meninggal dalam suatu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih ya Doktor. Maknanya Doktor tadi menekankan tentang kita kembali juga kepada fitrah kita. Doktor menekankan tadi, tuan-tuan dan puan, ada dua perkataan tu, resetting and recalibrating. Maknanya dengan suasana yang berlaku sekarang ini, dengan dia penuh dengan hikmah, jangan dilihat dari segi negatif. Kerja dah berhenti, gaji dah dikurangkan, potongan ada yang 15%, ada yang 75%. Tuan-tuan, cuti tanpa gaji, kau pergilah, tak ada kerja dalam 3 bulan, tak ada gaji. Saudara-saudara, kesannya sangat traumatik, tuan-tuan, kepada keluarga, kepada diri, ahli-ahli keluarga dan sebagainya. Tapi tengoklah, itu satu kesan yang tuan-tuan, kita di mana pun merasai kesan tu. Orang billionaire, tuan-tuan dan puan, yang mempunyai komitmen hutang tak tahulah berapa bilion, tuan-tuan cukup bayangkan, tuan-tuan, dalam keadaan production tidak berlaku, dalam keadaan tuan-tuan supply chain tidak berjalan, macam mana tuan-tuan nak membayar hutang-hutang mereka? Lagi pening. Begitu juga ada tuan-tuan yang small medium scale industries pun masalah besar. Begitu juga penjaja-penjaja pasar malam pun menghadapi sangat besar. Begitu juga penanam padi, penanam penodai getah, sawit dan sebagainya dalam keadaan harga yang merudum. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang berniaga ada kaitan dengan petroleum. Sekarang harganya dalam 20-an dan 30-an, 20-an dan 30-an. Yang dibandingkan sebelum ini RM60, RM70 harganya, tuan-tuan dan puan. Maknanya tuan-tuan dan puan, ya, ini satu tamparan yang besar dalam hidup. Tetapi apapun, sebagai Muslim, tadi disebut, Dr. Ahmad sebut, sebagai Muslim, kita terima seadanya, kita dengan penuh kesabaran, kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak pergi pada pusingan kedua ni, nak meneruskan tuan-tuan dan puan, ya, macam mana caranya kesan kita nak tengok, ya, supaya ada alah tuju baru kepada umat. Ambillah tuan-tuan dan puan, ya, dan ini berlaku, tuan-tuan, melangkaui satu bulan yang disebut sebagai penghulu segala bulan, tuan-tuan. Penghulu segala bulan.
ini bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Tuan-tuan sebut aja. Bulan ini bulan pengampunan, bulan ini bulan keredaan, bulan ini bulan rahmat, bulan ini bulan hidayah. Berbagai-bagai ditujukan kepada yang namanya bulan Ramadan. Dan COVID-19 PKPB berlaku dalam bulan Ramadan. What a coincidence. It is a coincidence begitu saja. Saya pasti ini perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada perancangan Allah tu berlaku cara random macam tu. Tak ada, tuan-tuan. Allah memberikan kita sesuatu yang kecil-kecilnya, yang sebesar-besarnya pada kita itu merupakan sesuatu yang agak tidak kita gembira, tidak suka menerimanya. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala kesannya mungkin tidak kepada kita, mungkin pada orang lain. Mungkin tidak masyarakat kita, tapi pada masyarakat lain. Saya nak pergi kepada Profesor Datuk Seri. Macam mana kita melihat sebagai orang-orang Islam bila kita didatangkan, terutama dalam bulan Ramadan ni, berada COVID masih kita dalam bulan Ramadan. In the thickness of Ramadan ni, COVID ni, thickness of COVID, kita ada bulan Ramadan. Jadi macam manakah kita nak selarikan amalan-amalan Ramadan dengan juga COVID yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan, dari segi kesihatannya, dari segi kebersihan, dari ekosistem, kembali kepada Allah, kita calibrate balik, kita buat setting yang baru balik dan sebagainya. Tetapi dalam amalan-amalan agama ini, apa dia agaknya yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik yang didatangkan kepada kita ni, apa yang kita boleh baca lah, apa agak message daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang COVID-19 ini. Sila Datuk Seri. Khair Datuk Dr. Hassan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertamanya, setiap perkara yang ditakdirkan Allah punyai hikmah yang tersembunyi yang cukup besar. Yang kita semua yakini hikmah besarnya adalah untuk mengembalikan semula hamba-hamba Allah itu kepada paksi paradigma tauhid yang benar. Ini ingin saya kembali segarkan wacana berkenaan paradigma tauhid, the tauhidic paradigm. Jika insan hidup dengan paradigma tauhid yang kental dan kuat, maka insya-Allah seorang hamba mengetahui dan kenal Khalik, pemiliknya, penciptanya, maka hamba itu tahu apakah batasannya dalam menerusi hidup di dunia yang fana ini. Jika itu diinsafi oleh tiap insan, maka insya-Allah keseluruhan masalah duniawi itu akan drastically boleh berkurangan. Kerana insan tahu di mana batasan mereka. Insan tahu keberadaan mereka di muka bumi ini hanyalah persinggahan sementara, bukan kekal abadi. Dan persinggahan ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian besar untuk mengetahui siapakah di kalangan hambanya itu yang paling bertakwa. Ayyuhum ahsanu amala. Ini penting untuk kita benar-benar insafi. Dan paradigma tauhid ini sebenarnya yang menjadi teras kepada risalah dakwah, risalah nubuwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita telah membuktikan kejayaan transformasi dakwah yang berlaku hanya dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun Datuk Dr. Hassan. 23 tahun Nabi berjaya menukar completely bangsa Arab, umat Arab yang sebelum itu semasa jahilnya dikenali antara bangsa yang cukup ganas dan segala macam kefasadan yang berlaku di dalam kejahilan mereka itu. Nabi SAW berjaya merubah semua itu dalam waktu yang sangat singkat, only 23 years, yang akhirnya mengangkat umat itu menjadi sebaik-baik umat, khaira ummah ukhrijat linnas, yang akhirnya menunjukkan peradaban yang dibawa itu bukan hanya soal spirituality, tetapi kekuatan spirituality itu telah menatijahkan pembinaan tamadun besar dunia. Di ketika Eropah berada di dalam dark zaman atau period dark ages, ini mungkin antara kepakaran adinda Dr. Ahmad kita dalam soal strategi dan pertahanan bila kita mengkaji dark ages Eropah di zaman gelapnya, bagaimana mereka menemui sinar itu apabila mereka mengambil segala manfaat daripada dunia Islam. Yang ketika Eropah dalam dark ages-nya, dunia Islam cukup hebat pembangunan
material dan spiritualnya. Ini antara yang kita harus kembali ingat bahawa jika sesebuah kerajaan atau negara ingin membentuk dasar yang mapan, yang boleh diistilahkan sebagai sustainable policy and development, ianya tidak boleh lari daripada elemen keseimbangan pembangunan ukhrawi dan duniawi. Okay. Oh, ada hang sikit. Di dalam kerangka paradigma tauhid yang telah kita nyatakan tadi. Dan ini ingin saya tekankan bahawa apabila ujian sebesar ini ditakdirkan Allah berlaku dan diikuti dengan bulan yang tadi Datuk sebut sebagai Sayyidul Syahrin, penghulu segala bulan, Ramadan Karim, dalam keadaan manusia kelang kabut dengan memikirkan bagaimana nak survive. Tadi Datuk sebut tentang ekonominya. Kita diberi pandangan oleh pakar-pakar ekonomi bahawa keadaan ekonomi dunia sekarang ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih teruk berbanding dengan yang pernah berlaku sebelum perang dunia dahulu. Dan world recession yang berlaku sekarang ini kesannya amat besar. Kita masih belum melalui fasa kritikalnya. Fasa kritikal tu akan kita hadapi, seluruh dunia akan hadapi ini. Saya berbincang dengan rakan-rakan dalam sektor ekonomi, mereka semakin gusar. Kita insya-Allah semakin nampak berjaya melalui fasa menyelamatkan nyawa, insya-Allah semakin dilihat kejayaannya. Namun ujian kedua yang akan datang nanti ini lebih berat, lebih besar kerana dianya merupakan kesan ekonomi yang memerlukan masa yang panjang untuk diperbaiki. Dalam keadaan demikian, tadinya Datuk Dr. Hassan sebut yang kerja hilang kerja, mungkin yang kalau usianya muda mungkin boleh cari kerja lain, tapi yang berumur dah lanjut, dah 40 50, kalau dia buang kerja Datuk Dr. Hassan dan adinda Dr. Ahmad, ya, itu sangat pening kepala tu bagaimana nak cari kerja baru dalam keadaan yang mendesak sekarang ni. Apabila itu semua berlaku, sebenarnya ialah yang Allah Ta'ala ingin tarbiyah semula kita ini adalah untuk kita jazamkan dalam naluri kita bahawa siapakah sebenarnya pemilik alam ini. Ini harus kembali disedari. Kita dengan sebelum ini kekalutan memajukan segala kehendak duniawi kita, kerap kali kita mengorbankan pelbagai perkara yang lebih utama dan penting. Pertama, kita kerap kali mengorbankan keinsanan. The humanity aspect kita korbankan dalam banyak keadaan. Dalam atas nama kemodenan, kita membiarkan industri-industri bermajalela sehingga ekosistem rosak dan terancam. Ketiga, dalam kita berlumba-lumba mengejar kekayaan dunia, kita telah melahirkan sebuah masyarakat yang begitu sekali bersifat individualistik, mementingkan diri sendiri. Tidak lagi mementingkan saudara-saudaranya, saudara seagama, sebangsa, semanusianya pun tidak lagi dipedulikan. Tapi kita lihat melalui ujian virus yang kecil ini, akhirnya seluruh dunia kembali bercakap soal bantu-membantu, tolong-menolong, melahirkan semula sebuah ekosistem yang mengutamakan keinsanan itu. Jika insan itu tidak dijaga, bagaimana mungkin industri mau dibangunkan? Bagaimana sebuah negara mau dibina? Negara tidak akan berjaya dibina jika tidak ada insanul adab. Manusia beradab tinggi yang mengetahui bagaimanakah meletakkan sesuatu itu di tempatnya yang berhak. Dan ini saya amat setuju dengan lontaran kata-kata adinda Dr. Ahmad tadi tentang recalibrating the society. Itu mungkin nanti kita boleh menulis buku baru adinda Dr. Ahmad. Re-engineering society within the Islamic perspective. Bagaimana sebenarnya dalam saat kita diminta dan setengah kalangan kita menggunakan istilah kita dipaksa untuk duduk di rumah, kan? Kalau itulah keadaannya, mari kita kembali menginsafi. Di dalam disiplin ilmu tasawuf, 7 tingkatan nafsu manusia itu. Ini kadang-kadang kita lupa.
ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Selepas mutmainnah, sebelum boleh kita sampai ke kamil, yang kita harus lalui adalah radiyah dan mardiyah. Ini adalah perkara yang kita lalui sekarang. Fasa bagaimana Allah Ta'ala mahu melatih, mentarbiyah hamba-hambanya untuk memahami radiyah dan mardiyah ini. Untuk belajar rida dengan ketentuan Tuhan. Belajar rida dengan ujian yang Allah datangkan. Di sebalik ujian itu punyai hikmah yang besar. Sekiranya kita insaf, menginsafi kekurangan dan kelemahan diri kita dan segera membetulkan segala kesilapan kita. Dan saya ingin mencadangkan dari sudut pemerintahan, contohnya Datuk Dr. Hassan, ya, kerajaan harus mulai memikirkan untuk memperkenalkan dasar-dasar yang bersifat humane policy, dasar-dasar yang punya teras kemanusiaan yang kuat, agar bagaimanapun negara itu mau dibangunkan, kita jangan lupa setiap dasar yang kita lakukan harus kita benar-benar timbang tara apakah kesan ukhrawi dan duniawinya. Jika ini boleh kita lahirkan, pembuat, bayangkan Datuk Dr. Hassan, ya, adinda Dr. Ahmad, ya, jika kita boleh lahirkan policy maker yang apabila mereka berbincang, bermesyuarat dalam exco meetingnya, setiap polisi nak dibuat, mereka tidak lupa memikirkan dengan satu dasar ini apakah kesan ukhrawi dan duniawinya. Kalau ini boleh kita lahirkan, Masya Allah, Tabarakallah, tidak akan ada masalah-masalah yang sebelum ni kita dengar, corruption, ketirisan, mismanagement, kerana mereka tahu dasar yang mereka buat punya elemen ukhrawinya. Dasar yang mereka buat ada natijahnya pada masyarakat, ada kesan jangka panjang yang harus diteliti. Kini rakan-rakan di sektor pendidikan mula bertanya, bagaimana agaknya the way forward selepas ini dengan masalah cabaran social distancing, bagaimana nak menjalankan kuliah pengajian? Ada yang bertanya, okey, kita ada solution, buat saja secara online. Tapi rakan-rakan yang begitu memahami soal barakah, mereka mengatakan talaqi musyafahah itu penting. Adinda Dr. Ahmad, ini satu elemen penting. Rakan-rakan pejuang-pejuang agama kita menekankan pembelajaran semata-mata secara online itu tidak membawa elemen barakah seperti talaqi musyafahah. Jadi bila ini ditekankan semula, maknanya harus kita melihat kembali the whole ecosystem itu pasca COVID ini, bagaimanakah kita nak melahirkan suatu pembelajaran yang mungkin sebenarnya boleh kita lihat balik kaedah-kaedah di zaman kegemilangan Andalus, kegemilangan tamadun Islam, melahirkan suasana pembelajaran yang diberkati Allah, dan dengan adanya barakah itu, insya-Allah dianya menghalang turunnya bala Datuk Dr. Hassan. Dan tadi Dr. Hassan menyebut tentang Dr. Ahmad menyebut tentang bala. Bila menyebut kalimah bala ini, saya sebenarnya tidak mau memulakan dengan kalimah bala. Kerana apabila memulakan kalimah bala, kita tahu konotasi yang datang dengan kalimah bala itu adalah all the negativity will come daripada pemikiran kebanyakan orang awam kita. Tetapi jika kita lihat dari sudut pemikiran para ahlullah, mereka melihat bala itu sebagai tanda kasihnya Tuhan kepada hambanya. Hambanya itu tidak dilupakan, untuk kembali diinsafkan, untuk irja' kembali kepada Allah sebelum turunnya azabnya lebih berat. Maka proses ini sebenarnya proses untuk menyelamatkan kembali umat seluruh dunia ini agar kembali kepada keinsanan, kepada fitrah. Mungkin satu terminologi baru boleh kita perkenalkan, the fitrah way of living. Ini mungkin insya-Allah boleh kita wacanakan, kita perhalusi agar kita boleh perkenalkan. Dan saya amat setuju tadi saya mendapat maklumat dari pelbagai rakan-rakan seluruh dunia, kebanyakan dunia barat dan Eropah seperti seolah-olah dahaga kepada peranan Islam dalam mendepani cabaran yang segetir ini. Tadi Dr. Hassan mengatakan di pelbagai tempat azan diminta dilaungkan, Al-Quran diminta dibacakan, dan orang nak mengetahui bagaimanakah Nabi SAW kita dalam 1400 tahun lalu telah memperkenalkan kaedah lockdown ini, kaedah menjauhi tempat yang mempunyai kemudaratan. Itu semua telah pun Nabi perkenalkan telah sekian lama. Dia tidak asing. Sebab itu saya ingin menyatakan, mari kita bersama merenung kembali turas kita. Turas kita punyai timbunan perbendaharaan ilmu
yang sentiasa menantikan kita untuk menggalinya semula secara serius dan kembali menggunakan kesemua itu sebagai penyelesaian terhadap segala permasalahan kehidupan kita. Moga-moga ini saya nantinya untuk melahirkan Insanul Adab, yang dengan adanya Insanul Adab ini seluruh paksi kehidupan itu akan diletakkan di tempatnya yang berhak, insya-Allah taala. Okey. Alhamdulillah. Oh, bagus tuan-tuan. Dengarlah tuan-tuan, kita dengar macam mana buah fikiran membincangkan tajuk yang diberi kepada mereka, tuan-tuan dan puan, ya. Mungkin setengah-setengah pihak mengatakan agak tinggi sikit perbincangan ni. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Kita kena belajar. Anak-anak kita kena belajar, yang muda kena belajar, yang dewasa kena belajar, yang tua kena belajar, kena berfikir tuan-tuan. Satu level lagi pemikiran sebagaimana yang disebutkan tadi. Kita ni tuan-tuan dan puan, kalau boleh beberapa level lagi tuan-tuan pemikiran. Kita nak ajar anak kita supaya anak kita tuan-tuan boleh faham apa yang almarhum Ustaz Osman Muhammadi menyebutkan, apa yang Syed Najib sebutkan dan sebagainya. Dan sekarang ni anak-anak muda tuan-tuan, Datuk Seri Muhammad Fairuz ni di depan kita, dan juga Dr. Ahmad. Saya nak pergi pada Dr. Ahmad. Doktor, dalam Islam ni ada satu institusi yang sangat powerful, very powerful. Mungkin tak ada dalam agama-agama lain seintens, sehebat yang ada pada Islam. Nama institusinya ialah muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, bayang tuan-tuan, mungkin dunia ni sudah berada di peringkat yang hujung ni sekarang ni. Apa yang tidak ada kemungkaran tuan-tuan di negara kita, perceraian antara yang tertinggi dalam dunia. Selangor combine dengan wilayah persekutuan, perceraian adalah yang tertinggi dalam dunia tuan-tuan dan puan. Antara yang tertinggi dalam dunia. Nombor dua tuan-tuan dan puan, kehamilan di luar nikah, masya-Allah tuan-tuan. Yang dikatakan sebagai tuan-tuan, mereka yang tidak didaftarkan, tapi didaftarkan tidak ada bapaknya tuan-tuan dan puan. Ini bilangannya sangat besar. Saya ada statistik tapi saya tidak mau bermain dengan statistik pada malam ni. Tapi bilangannya sangat-sangat mengejutkan. Dan daripada itu tuan-tuan dan puan, yang terlibat ialah gadis-gadis 15 tahun sampailah kepada 25 tahun begitu. Anak muda ni tuan, anak muda yang melahirkan anak tanpa tahu di mana bapaknya dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan, penjaga ketat tuan-tuan. Sebagai daripada penjaga dia tak boleh terima lagi orang tuan-tuan. 80% daripada penduduk penjara itu tuan-tuan, inmates itu adalah orang Islam, orang Melayu terutamanya orang Islam. Tuan-tuan sebut dadah. Itu dah klise dah kita sebut ni. Boleh katakan 75%, 85% adalah orang Islam. Tuan-tuan bayangkan apa saja tuan-tuan. Zina, budaya, satu budaya tuan-tuan yang kita tak boleh kawal sekarang budaya tu. Namanya budaya hedonism, hedonistic culture. Budaya nafsu, budaya syahwat tuan-tuan. Buka saja FB, ada pop-up tuan-tuan. Orang separuh bogel, orang telanjang dan orang melakukan kerja yang hina itu yang ditonton oleh anak-anak seawal umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Di mana kita tuan-tuan sekarang ni? Masjid pula tuan-tuan dan puan, yang pergi masjid orang umur 50, 60, 70. Orang yang nak mati besok macam saya ni pergi masjid. Anak muda tak nampak kelibat di masjid. Saya tuan-tuan sejak 18 hari bulan sampai hari ni 5 sesi kita bincang tentang anak muda di masjid tuan-tuan. Yang terakhir sesinya kemarin kita bincang soal itu. Tak ada anak muda tuan-tuan, tak ada anak muda. Mati generasi saya, mati generasi Datuk Seri dan mati generasi yang berikutnya Dr. Ahmad tuan-tuan. Siapa yang nak menggantikan kita di sop pertama? Siapa nak menggantikan kita di sop kedua? Siapa nak menggantikan kita di sop ketiga? Dan di peringkat keluarga pula tuan-tuan, keluarga. Peringkat keluarga. Allah, beban antara suami isteri tak habis-habis. Berantakan antara adik-beradik tidak habis. Dan satu saya nak sebut tuan-tuan dan puan, ayah dan ibu dipinggir oleh anak-anak. Tuan-tuan, berapa orang yang bercerita dengan mak? Berapa orang yang bercerita dengan ayah? Berapa orang yang sarapan pagi dapat bercerita dengan mak dan ayah? Mereka bercerita dengan handphone mereka tuan-tuan, tidak bercerita dengan ibu dan ayah. Bumbung yang sama, rumah yang sama, tetapi mereka rasa terpinggir, terutama ibu dan ayah. Makin tua makin terpinggir, makin tua makin terpinggir. Bukan terpinggir, dipinggirkan oleh anak-anak mereka. Jadi saya nak tahu sebut Dr. Ahmad, yang saya berikan senario macam itu tu, adakah ini juga Allah nak mendatangkan kepada kita? Come on,
Fikirlah, fikir. Aku datangkan yang kecil-kecil, kamu tak berfikir. Tsunami, kamu tak berfikir. Aku datangkan banjir, aku datangkan explosion di sana sini. Gunung berapi meletup, kamu tak boleh fikir. Sekarang aku datangkan COVID-19. Fikirlah, fikirlah. Muhasabahlah. Macam mana Dr. Ahmad? Ya, terima kasih Datuk, sahabat saya Profesor Fairuz dan para penonton yang saya hormati sekalian. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk tadi, ya saya setuju bahawa kalau kita lihat apa yang kita sedang alami pada hari ini, kita berada dalam dua senario, ada dua situasi. Pertama dalam bulan Ramadan yang mulia, yang keduanya adalah kita berada dalam MCO, ya, dalam quarantine, lockdown punya environment. Jadi sebagaimana yang kita bincangkan tadi bahawa apabila sesuatu perkara itu berlaku, terutamanya perkara yang melibatkan bala, perkara yang melibatkan wabak, yang melibatkan kesusahan dan kesengsaraan yang berskala besar macam ini, bahkan ia kalau berskala kecil sekalipun, ia merupakan satu peringatan kepada kita. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada qada wal qadar, kita perlu kaitkan apa yang berlaku dalam kehidupan ini dengan paksi yang menjadi pada prinsip yang menjadi paksi kepada kehidupan kita, iaitu rukun iman. Di dalam rukun iman kita, yang pertama adalah beriman pada Allah, pada Rasul, pada Quran, dan akhir sekali adalah, yang last sekali adalah beriman qada wal qadar. Ini merupakan satu asas yang sangat penting yang kita perlu faham, bahawa setiap kejadian yang berlaku ini ia tidak akan terlepas daripada ilmu dan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya apa yang kita perlu faham. Ya, kita akui bahawa ini merupakan satu perkara yang tidak baik. Ini satu perkara yang sungguh mencabar, sebagaimana yang dialami oleh orang kebanyakan, kehilangan kerjanya, bisnes yang besarnya, yang kerugian dan sebagainya. Tapi kita perlu mengakui bahawa ini merupakan apa yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, apa yang telah menjadi qada wal qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyebabkan kepercayaan yang kita yakini itu menjadi satu perkara yang bermakna di dalam kehidupan. Itu yang pertama sekali. Dan yang keduanya adalah bila COVID-19 ini berlaku, kita sudah tentunya kita tidak boleh berada di luar daripada rumah dan kita akan berada di dalam rumah. Ini merupakan satu rahmat juga kepada institusi keluarga yang hari ini sebagaimana disebutkan oleh Datuk tadi, bahawa kita banyak masa dibuang untuk berada di luar rumah dengan kerjanya, dengan kesibukan tugasnya di luar, dan tidak ada masa untuk bersama dengan keluarga untuk buat berbuka puasa di rumah, buat amal di rumah, terutama dalam bulan Ramadan. Ini merupakan satu peluang kepada kita untuk bersama dengan keluarga, untuk membina semula. Maknanya everything is slowing down dan kita kembali ke rumah dan kita cuba start semula untuk menjadi manusia. Sebab sebelum ini kita menjadi robot, kita hidup dalam rat race yang daripada pagi keluar, lepas tu malam balik. Sekarang ini tidak berlaku macam tu. Semua orang akan berada di rumah, akan duduk di rumah, dan ini kita boleh mengambil peluang ini untuk membaiki perhubungan di antara ahli keluarga yang sudah lama tidak ada masa untuk bersama buka puasa, untuk makan bersama dengan ibu bapa dan sebagainya. Ini merupakan satu rahmat yang cukup besar. Dan di samping itu juga di dalam bulan Ramadan ini juga kita diajar dan dilatih untuk berfikir, bertafakur tentang apa yang berlaku kepada manusia, kepada umat Islam di seluruh dunia, dan juga peluang untuk kita melakukan ibadat, sebab kita tak boleh melakukannya di luar dan kita tidak ada masa untuk kita membuang masa di luar. Tidak ada lagi buka puasa di hotel-hotel dan menghabiskan masa di sana. Kita akan berada di rumah, dan ini memberi peluang kepada kita untuk melakukan ibadat sebenarnya. Jadi apa yang disebutkan sebagai bala tadi sebenarnya betul sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu, ia merupakan satu rahmat kepada orang-orang mukmin. Dan ini yang perkara yang kita perlu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, bila kita membincangkan soal mendefinasi semula, menyusun semula tuan-tuan, menyusun semula langkah kita untuk
tahun-tahun berikutnya, dekad-dekad berikutnya dan kurun-kurun berikutnya tuan-tuan. Kita mesti tinggalkan satu budaya. Kalau misalnya sudah dilanda oleh COVID-19 ni pun, di peringkat family tak ada satu perancangan, di peringkat jiran tetangga tak ada satu perancangan, di peringkat masyarakat tidak ada satu perancangan, di peringkat negeri dan negara tidak ada satu perancangan untuk to chart out, to map out, tuan-tuan, the new pathways untuk kita menuju kepada future ini. Masya Allah tuan-tuan, satu tragedi lah tuan-tuan. Betul-betul satu tragedi. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ada isteri-isteri yang telefon saya, kebanyakan perempuan lah. Telefon saya, nangis-nangis telefon saya. Ada yang telefon saya 12 Ramadan dan ada juga yang telefon saya sampai 18 Ramadan baru-baru ni tuan-tuan. Apa dia kata? Rumah dia sejak 18 Ramadan ni, hari ni kita dah masuk 24 Ramadan ni tuan-tuan. 18 Ramadan tak pernah ada sembahyang tarawih dalam rumah dia. Tak ada. Tak ada suami yang depan pergi mengimamkan. Tak ada anak yang sulung, anak nombor 2, nombor 3 ambil kalau bapa tak mampu, dia pergi ke depan mengimamkan. Akhirnya dia kata tak ada sembahyang tarawih. Nombor 2 dia kata tak ada tadarus. Saya dengar aja ada tadarus. Rumah saya tak ada satu tadarus. Tak ada pegang Quran. Anak tak pegang Quran. Suami tak pegang Quran. Apa lagi tuan-tuan puan? Kita selalu sebut inilah kita nak rebut Lailatul Qadar. Bangunlah besok 4:30 kurang-kurangnya. Buatlah sembahyang taubat, buatlah sembahyang hajat, buatlah sembahyang witir, buatlah sembahyang apa pun. Nangis di depan Allah. Tak ada. Ada yang bangun pukul 8, ada yang bangun pukul 9. Habis sahur pukul 5:30 habis, lepas tu sambung tidur. Memang saya perhatikan dekat orang yang telefon saya tu, saya perhatikan tak ada. Sampai pukul 9, pukul 10 baru bangun. Inilah cerita Ramadan, inilah profiling Ramadan, inilah tuan-tuan semangat Ramadan yang sama saja. COVID-19 ke tidak COVID-19. Dalam suasana macam ini, maknanya di peringkat keluarga pun tak ada. Tak ada dia punya end game tu tak ada. Apa dia nak dibawa ke mana keluarga kita? Negara nak bawa ke mana negara ni? Umat nak bawa ke mana umat ini? Tak ada dalam perancangan kita. Dan jadi macam mana agaknya Datuk Seri Profesor Dr. Fahim? Sila. Khair, tabarakallah Datuk Hasan. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam Muhammad. Saya ingin sekali membawa apa yang kerap kali dinukilkan oleh para masyayikh kami, yakni apapun langkah kita dalam hidup, kita harus sentiasa sedia dan tahu di manakah pengkalan kita untuk kita kembali. Dan ini yang saya kira menjadi intipati kepada permasalahan yang sebentar tadi Datuk Hasan ceritakan daripada rungutan-rungutan ataupun luahan-luahan masyarakat kita yang menghubungi Datuk Hasan. Sebenarnya berkebetulan dengan pandemik yang berlaku ini, Allah Ta'ala nak menunjukkan semula kepada kita apakah watak sebenar kita sebenarnya. Yang mungkin sebelum ini dia tersembunyi. Watak sebenar itu sebelum ini disulami dengan alasan sibuk kerja. Maka tak sempat kononnya ibadah, tak sempat kononnya mengimamkan keluarga, tak sempat kononnya membaca Al-Quran, tak sempat kononnya membuat usrah di rumah, usrah mingguan di rumah. Ada setengah itu perkataan usrah pun begitu asing bagi mereka. Dia tanya balik kita, kalau orang utara kata dia tanya ni menatang apa usrah ni kan. Jadi bila itu yang berlaku, bila jadi COVID-19 ni, alasan-alasan yang diberikan dahulu itu semuanya telah secara automatiknya dikunci, ditutup semuanya. Kerana masyarakat seluruh dunia diarahkan duduk dalam rumah. Jadi apabila telah didudukkan dalam rumah pun mereka masih berkelakuan seperti sebelum masalah atau balak ini berlaku, maka sebenarnya itu proses muhasabah diri. Untuk kita kenal diri, rupa-rupanya sekian-sekian wajah sebenar kita-kita atau orang tertentu itu. Yang ini yang harus kita kembali lihat. Kalau dilihat dalam kacamata tasawuf, ini sebenarnya wake up call yang Allah Ta'ala berikan supaya kita kembali insaf segera sebelum sampai saat yang kita akan diarahkan kembali kepada Allah tanpa boleh kita minta tangguh. Dan saat itu tidak ada alam, tidak ada peringatan awalan. Apabila datangnya saat kematian, tidak boleh dipercepat walau sesaat, tidak akan ditangguhkan walau sesaat. Dan ini dalam hal sekarang kita melihat bagaimana agaknya apabila the whole world
has been put into a standstill. Bagaimana kita nak bertingkah laku agaknya? Apakah kita nak bermuram durja sepanjang masa? Sedangkan kita lupa seluruh isi alam ini ada Tuhan yang menjadikan yang maha berkuasa, yakni Allahu Jalla wa'ala. Kembali mengakui kebesaran Allah Jalla wa'ala untuk kita menyedari bagaimana harus kita bertingkah laku agar Allah kembali membersihkan segala wabak yang ada untuk re-engineering the society, Datuk Hasan. Ini yang mungkin menjadi perkara penting. Yang mungkin seluruh dunia cuba mencari-cari bagaimana agaknya selepas COVID ini untuk mereka menjalani kehidupan. Bagaimana negara harus diurus tadbir. Bagaimana industri harus dijalankan after COVID ini. Dan rakan-rakan doktor mengatakan nanti harus ada satu vaksin baru. Kanak-kanak baru lahir, anak-anak bayi-bayi baru lahir harus nanti juga disuntik dengan vaksin pencegah untuk COVID ini. Ini semuanya yang kembali datang. Dan dalam hal ini saya ingin sekali mengajak, mari kita melihat bagaimanakah Islam memberikan penyelesaian. Dan kita tahu entiti keluarga ini adalah entiti yang sangat penting dan sentral. Sebelum kita bicara soal pembinaan negara, yang menjadi trust utama pembinaan sebuah negara adalah entiti keluarga. Dan keluarga itu dibina oleh insan-insan, individu-individu yang berada di dalamnya. Kaedah Islam dalam membangunkan umat, membangunkan manusia adalah pembinaan insan. Ini harus kita benar-benar cermati dalam kesibukan kita memajukan negara. Kita harus kembali melihat bagaimana agaknya kita mengurus pembangunan insan. Ini kerap kali kita lihat diabaikan dalam banyak peringkat. Sebab itu tadi timbulnya soal timbunan rungutan-rungutan yang tak berhenti, masalah rumah tangga, kebanjiran anak-anak luar nikah yang begitu merisaukan kita. Dan ini semua penyakitnya datang dari mana? Puncanya adalah daripada keinsanan itu. Apabila insan tidak lagi menjadi insan, maka mereka telah bertukar menjadi haiwan yang berjalan. Dan bila itu terjadi, maka balak seperti yang berlaku sekarang ini adalah sebenarnya proses pembersihan, proses mengembalikan insan kepada fitrahnya yang mulia, ke proses memuliakan keinsanan itu sendiri. Dan alhamdulillah tabarakallah, kita melihat di beberapa negara-negara umat Islam yang jika dilihat melalui kacamata negara barat, mereka mengistilahkan negara ini sebagai negara yang remote, negara yang mundur, barangkali dunia ketiga. Tapi negara itu, contohnya seperti Yaman, Masya Allah tabarakallah, Tarim contohnya, kita tidak dengar masalah COVID di Tarim, Yaman. Dan begitu juga di beberapa tempat negara South Africa yang mana negara Islam yang dikatakan penduduknya pun bina rumah hanya dengan tanah liat saja buat rumah. Orang negara maju melihat mereka sebagai kononnya ketinggalan zaman. Tapi alhamdulillah mereka tidak punya masalah COVID ini di sana. Masya-Allah tabarakallah. Ini harus kita kembali merenungkan sebenarnya apakah terminologi kemodenan yang kita faham sekarang itu harus didefinisikan semula. Kemodenan bagaimanakah yang kita ingin bina. Dan ini forum perbincangan ini dahulunya saya ingat Tan Sri Profesor Naqib Alatas banyak menyumbang pemikiran yang mendalam tentang istilah moden itu, apakah ianya benar-benar sesuai dengan perspektif Islam dan bagaimana Islam menyumbang terhadap soal development. Begitu juga saya masih ingat almarhum Profesor Dr. Usman Muhammadi memberikan sumbang saran yang begitu dalam membina semula generasi Islam yang berperadaban tinggi, nilai pemikirannya tidak hanya bersifat akhirnya untuk mencari kepentingan perut, tetapi mengutamakan kepentingan sebagai Dia ada sangkut sikit, alhamdulillah. Dia ada sangkut sikit. Kepada trust
Ya, saya ingin mengulang kembali saranan itu untuk kita meletakkan maratib, yakni urutan keutamaan itu kembali di tempatnya. Apabila kita utamakan kepada proses pendidikan yang benar menerusi kacamata Islam, maka insya-Allah kita akan melahirkan generasi ulil albab yang akan membentuk kembali peradaban dunia. Kita melihat sekarang tidak ada satu negara maju di dunia yang mampu mewujudkan civilization seperti yang pernah dikecapi tamadun Islam terdahulu. Kita boleh rujuk pelbagai kajian. Belum ada yang boleh melahirkan keunggulan seperti itu, di mana pembinaan negara bangsa, pembinaan negaranya begitu seimbang dengan ekosistem yang menyumbang kepada keindahan dan juga nilai artistik yang sehingga kini dirujuk oleh pelbagai pakar-pakar dunia. Jika kita bincang dari sudut strategic and defense, begitu bagaimana Islam menawarkan kaedah peperangan yang dibenar dalam Islam, tidak boleh mengusik wanita, orang tua dan tidak boleh membakar arsening. Itu dilarang dalam kaedah peperangan Islam. Jadi Islam menekankan perang pun ada adabnya. Ini pelik sikit bagi kalangan yang tidak tahu pemikiran Islam. Bagi mereka modern warfare, perang-peranglah harus zero in. Itu istilah zero in digunakan Datuk Dr. Hassan. Zero in ni sebenarnya kalau kita kaji istilah tu dia tidak begitu Islamic in nature. Sebab zero in ini membawa kefahaman win and lose. Satu pihak menang, satu pihak akan mesti dikalahkan. Akhirnya akan ada permasalahan yang berlaku selepas itu. The aftermath of war yang berlaku. Itu yang kita lihat sekarang ni di seluruh dunia. Tetapi dalam Islam, perang pun ada adab-adabnya yang harus dijaga. Bukannya kemusnahan yang menjadi tujuan peperangan. Peperangan itu ada garis panduan. Sehingga ke tahap yang begitu kritikal pun Islam memelihara dan menjaga peradaban. Ini yang ingin saya tekankan agar kita kembali segarkan wacana ini. Wacana membina peradaban. Atas asas peradaban, insanul adab, the civilized man yang sebenarnya boleh insya-Allah menjadi antara solusi yang sangat berkesan yang kita boleh tawarkan kepada masyarakat dunia. Dan kiranya kita merenung, contohnya tadi Datuk Hassan menyebut tentang azan. Mengapa orang barat meminta azan dilaungkan? Kerana dalam seruan azan, cara laungan azan itu pun ada adab, kaedah suara dilantunkan. Bila suara dilantunkan dengan adab, bunyi-bunyian ni menjadi fitrah manusia. Tidak ada manusia yang tidak suka kepada bunyi-bunyian. Dipanggil halwa telinga Dr. Hassan dan Dinda Dr. Ahmad, ya. Dan azan ada adabnya. Seseorang muazzin yang benar terlatih, sekiranya azan untuk subuh lain kaedahnya, zuhur lain kaedahnya, asar lain kaedahnya, maghrib lain lagunya, isyak lain taranumnya. Apa falsafah di sebalik ini semua? Itu menunjukkan Islam mengatur peradaban dalam memanggil orang kepada Tuhan pun ada caranya yang mengiktiraf, yang recognize fitrah manusia yang sukakan bunyian yang lemak merdu yang akan menenangkan pemikiran. Ada setengah penulisan yang berkait dengan COVID ni, cuma saya tidak tahu sejauh mana kebenaran, tapi ada yang kita terima menyatakan kononnya kuman itu kalau mendengar bunyian bacaan Quran dan azan dia menjadi tidak aktif. Kalau benarlah demikian, maka itu terbukti bagi kalangan kita-kita yang mengamalkan perubatan Islam, itu tidak asing. Air yang dibacakan Al-Quran, dibacakan kalamullah dengan air yang tidak dibacakan kalamullah itu, bila kita melihat dengan alat yang boleh melihat molekul air yang dibacakan Al-Quran berubah menjadi lebih cantik berkali ganda daripada molekul air yang tidak dibacakan Al-Quran. Ini menunjukkan insya-Allah panduan Islam itu sebenarnya sejagat. Moga-moga hikmah tersembunyi daripada pandemik ini adalah insya-Allah kita melihat berbondong-bondong manusia kembali kepada Islam, agama fitrah yang membawa manusia kepada kemanusiaannya yang sejati. Bagaimana Islam memelihara institusi keluarga, seorang suami menghormati isterinya dengan adab. Kita melihat kini begitu trending dalam YouTube lagu yang terbaru Datuk Hassan berkenaan Aisyah, isteri Rasulullah.
Saya memantau juga perkembangan itu. Bila saya lihat itu, Masya Allah, Tabarakallah. Daripada trending lagu itu, masyarakat bukan Islam macam cari, siapakah Aisyah ini? Mereka mencari, who is this Aisyah? When they look into all the material, mereka kata, oh ini adalah isterinya the Prophet Muhammad. Bila mereka melihat adab Nabi SAW terhadap isteri-isteri baginda, mereka mencari itu dalam menyelesaikan masalah domestik di negara mereka. Bagaimana melahirkan suami-suami yang bertanggungjawab, yang tidak hanya melihat isteri itu sebagai lempiasan kemahuan-kemahuan tertentu mereka sahaja, tetapi harus diladeni dengan adab. Kita dan dunia Islam tidak asing. Soal-soal yang begitu diskret, sensitif pun disebutkan sebagai istilah nafkah. Jadi bila nafkah itu digunakan sebagai awalan, ia menunjukkan itu suatu perkara yang murni dan mulia, bukan hanya lempiasan nafsu semata-mata. Ini pengajaran penting dalam mendepani COVID. Sekiranya kita dihalang untuk keluar bekerja, maka apakah kerja itu hanya dengan pergi ke pejabat? Kerja itu juga banyak konsepnya. Dan kita kembali menghargai bahawa entiti keluarga adalah sebenarnya sangat penting dan sentral. Jangan sampai mengejar pekerjaan dengan menggadaikan keluarga yang amat memerlukan kehadiran seorang ayah, seorang ibu, bukan hanya secara zahir, tapi juga secara ruhi, secara spiritualnya, menjadi pembimbing mereka, menjadi tempat berteduh anak-anak ini. Dan anak-anak yang benar-benar dibimbing secara ruh dan jasadnya dengan betul, terbukti akhirnya menjadi golongan cerdik pandai, genius, yang mampu menyumbang kepada pembinaan semula ketamadunan manusia yang mulia. Ini mungkin antara perkara yang boleh kita renungi bersama, insya-Allah taala. Allahu akbar. Bagus. Bagus sangat Datuk Seri kan saya nak pergi yang terakhir ni kepada Dr. Dr. Ahmad dalam kita nak keluar daripada katakanlah suasana COVID-19, katakanlah dah habis nanti, ada yang meramalkan setahun, ada meramalkan setahun setengah, ada yang meramalkan 2 tahun setengah. Barulah dia kata COVID ini dapat dilegakan daripada masyarakat. Okey, kita banyak universiti dan Dr. Ahmad pun daripada universiti dan sebagainya. Universiti swasta ramai banyak, universiti kerajaan banyak, public universiti banyak. Tapi tidakkah orang-orang universiti ni kalau dapat macam mana kan dibuatkan satu katakanlah satu task force khas mewakili berbagai universiti, ahli fikir yang terbaik ni untuk memikirkan apa caranya kita nak map out apa caranya yang kita nak buat year 1, year 2, year 3, year 4, year 5 untuk anak-anak umur bawah 15 tahun, anak-anak umur 15 sampai 30 tahun dan seterusnya orang dewasa, orang tua. Macam mana caranya nak menghidupkan hidup, nak memanusiakan manusia, manusiawikan manusia ini, macam mana kita nak buat? Kalau kita nak serahkan kepada birokrat, orang kerajaan nak buat, dia orang dah banyak perkara nak diselesaikan. Soal bajet nak diselesaikan, soal duit nak cari daripada mana nak diselesaikan, soal commodities yang harganya merudum nak diselesaikan. Nak pergi kepada guru-guru di sekolah, dia pun banyak masalah guru-guru. Tapi saya rasa orang-orang di universiti, profesor-profesor, cendekiawan-cendekiawan, saya ingat kena ada satu blueprint keluar daripada COVID-19 ini. Adakah dipikirkan blueprint itu patut ada, orang universiti take the lead dan untuk mengeluarkan kita. Jangan habis begitu saja. Kita tak nak, sebab cukuplah traumanya. Dalam trauma yang demikian, tak ada garisan penyelesaiannya. Saya rasa satu tragedi lah dengan Malaysia sebagai negara pendidikan, ada peringkat universiti dan sebagainya, profesor yang begitu banyak, tapi tak ada sesuatu yang konkret yang dapat dipersembahkan kepada rakyat. Macam mana apa ni Dr. Ahmad? Ya, terima kasih Datuk, sahabat saya Profesor Fairuz dan para penonton sekalian. Saya fikir selepas daripada ini kita akan bercakap dengan merujuk kepada dua situasi ataupun dua zaman, iaitu pra-COVID, dunia pra-COVID dan dunia pasca COVID-19. Jadi masa ataupun era di dalam perbincangan akan datang akan dibuat dalam bentuk itu, iaitu pasca COVID-19 ini, bagaimana bentuknya. Betul, sebagaimana Datuk sebutkan tadi, bahawa COVID-19 ini kesannya sangat mendalam
dan dia punya kesan dia merangkum mencakupi banyak aspek kehidupan. Dia bukan sahaja melibatkan soal kesihatan, tetapi soal keselamatan, soal pendidikan, soal ekonomi, dan keseluruhan kehidupan manusia itu terkesan dengan wujudnya COVID-19 ini. Jadi oleh itu dan satu benda yang menariknya adalah walaupun perkara ini sudah dicakap-cakapkan dahulu, ya, sudah di-highlightkan oleh Microsoft punya pengasas tu, apa dia nama? Bill Gates. Bill Gates sudah bercakap pada 2015 ya tentang ancaman terbaru yang kita akan hadapi. Sudah tentunya kita tidak bersedia untuk menghadapi, tetapi 5 tahun dahulu beliau sudah bercakap bahawa kita akan menghadapi COVID-19. Dan sebelum berlakunya COVID-19 ini, agensi perisikan sudah membuat dapatan bahawa kita akan menghadapi, di samping kita akan menghadapi ancaman keganasan dan nuklear dan sebagainya, kita akan menghadapi ancaman virus, ya, dalam bentuk SARS dan sebagainya. Tetapi saya bila terjadi macam ni, saya ada bercakap juga dengan kawan di Washington, di London, dan cuba bertanya, have you ever thought that we are going to face this kind of pandemic at this level, at this scale, pada tahap ini? Dia kata, kita tahu bahawa benda ni akan datang, tetapi kita tidak pernah terfikir bahawa kesannya sedahsyat ini. Bahkan kerajaan Amerika pun, dia tidak terfikir bahawa, kalau kita tengok kenyataan dibuat oleh Presiden Trump pun, dia pun pada peringkat awal dia pun dalam bentuk denial. Dia kata okey, benda ni datang dan dia akan pergi. Tetapi bila dah ramai orang berjangkit kena dengan penyakit ini, barulah dia sedar bahawa it is not a joke. Ini bukan satu perkara yang main-main, dia perlu ambil tindakan yang cepat. Barulah dia ambil tindakan yang cepat. Jadi kita tidak terjangkau di fikiran bahawa kesannya sejauh ini. Maka oleh itu, oleh kerana kesan ataupun skala yang dibawa oleh virus ini besar kesannya kepada kehidupan manusia pada hari ini, maka saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Datuk Hassan tadi, bahawa kita perlu mempunyai satu strategic planning. Bagaimanakah kita akan bergerak ke hadapan, the way forward selepas daripada ini. Dan ini memerlukan kepakaran daripada pelbagai bidang, sama ada daripada sains, daripada sosial, dari segi politik, dari segi ekonomi, dan pelbagai bidang-bidang yang lain, termasuk juga bidang psikologi, termasuk juga orang-orang agama, perlu get together, datang bersama dan berbincang bagaimana kita boleh membawa ataupun merangka satu perancangan supaya kita boleh meneruskan kehidupan dan kita boleh mengelakkan daripada berulangnya peristiwa seperti ini. Dan ini merupakan satu kerja yang saya fikir pemerintah mungkin ada kekangan-kekangan itu sendiri. Ia perlu dibuat daripada grassroots ataupun buat daripada bottom up, bukan daripada top down. Bila ada orang daripada bawah ini get together, berbincang dan membawa usul ini kepada peringkat atasan, saya fikir ia menjadi lebih berkesan. Dan ini saya fikir kita perlu bermula daripada sekarang memikirkan bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dan memberi sumbangan kepada pada negara dan juga kepada dunia dalam merangka strategic planning untuk menghadapi dunia pasca COVID-19 ini. Dan saya ingin sudahi perkongsian saya ini dengan satu doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila menghadapi wabak ini. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik bahawa Nabi apabila menghadapi satu wabak ataupun satu bencana, dia suruh sahabat-sahabat baginda berdoa, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il aqsam, yang bermaksud, ya Allah, aku ingin berlindung daripada-Mu daripada penyakit epilepsi, gila, sopak, dan daripada penyakit-penyakit yang jahat. Dan ini adalah sayyi'il aqsam, ini adalah kategori yang kita sedang hadapi pada hari ini, iaitu virus ini. Jadi saya fikir dengan sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini,
marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini supaya kita dapat melindungi ahli keluarga kita, orang-orang yang terdekat, saudara-saudara kita dan masyarakat dan seluruh negara daripada penyakit ini. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita sudah berbincang lagi 5 minit 1 jam setengah tuan-tuan. 5 minit lagi 1 jam setengah. Alhamdulillah banyak yang kita dapati, banyak perspektif-perspektif yang baru yang ditembuskan kepada kita, banyak ruang-ruang untuk berfikir diletakkan depan kita untuk kita terus berfikir, dan banyak tindakan-tindakan yang perlu diambil insya-Allah tuan-tuan dan puan, tindakan di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat, di peringkat negara, dan tindakan-tindakan di peringkat universiti misalnya tuan-tuan puan, apa yang mereka boleh dapat offer kepada masyarakat untuk sama-sama kita manfaatkan hikmat diturunkan COVID-19 ni kepada kita tuan-tuan puan. InsyaAllah dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, di hujung pula tuan-tuan 10 malam yang terakhir ini, mari kita tuan-tuan dan puan insyaAllah, mari kita bungakan, mari kita putihkan, mari kita buahkan insyaAllah Ramadan pada kali ini yang terbaik di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Despite kita menghadapi tuan-tuan, kita lockdown, kita menghadapi PKP dan sebagainya, tapi ini adalah kebaikan bersama untuk menentukan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita terus akan dapat bergerak ke hadapan, terus looking forward and look forward and move forward tuan-tuan dan puan untuk satu destinasi yang lebih baik dalam hidup kita ni insya-Allah. Terima kasih kepada yang berbahagia, sahabat saya Datuk Seri Profesor Dr. Muhammad Fairuz, dan terima kasih kepada Dr. Ahmad Al-Muhammadi, dan terima kasih kepada seluruh para penonton yang telah menyaksikan program ini pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi tuan-tuan. Doakan kami dan doakan kami semua, doakan seluruhnya insya-Allah supaya kita dapat bersama-sama menghayati Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik, dan pada masa yang sama kita keluar daripada COVID-19 ini sebagai orang yang sudah ditarbiyah dalam madrasah Ramadan ini insya-Allah. Cukup setakat itu, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.